Jikalau ditanya rakyat Malaysia, rata-rata akan ingat dan tahu serba sedikit tentang kisah Black Hawk Down, sebab ianya boleh dikatakan satu peristiwa besar yang tercatat di dalam sejarah pertahanan dunia. Dan apatah lagi ia telah difilemkan, walaupun ramai rakyat Malaysia mungkin tidak sedar bahawa yang terlibat di dalam insiden tersebut dan bertindak sebagai hero sebenarnya adalah pasukan Malaysia. Somalia mencatatkan pembabitan Malaysia sebagai pasukan pemerhati di dalam misi UNOSOM, dan ada perwira kita yang gugur di sana ketika mereka bertugas buat negara. Selain insiden Black Hawk Down tersebut, ramai yang tidak tahu atau mungkin terlupa tentang satu insiden lain yang turut mengorbankan dua lagi anggota pasukan keselamatan kita. Insiden tersebut berlaku pada 18 Julai 1994 yang merupakan satu lagi titik hitam yang menyusul selepas insiden Black Hawk Down pada 3 dan 4 Oktober 1993. Ia juga bukan kejadian pertama melibatkan pasukan Malaysia di bumi asing pada tahun 1994, kerana sebelumnya Major Arifin Zakaria telah terkorban dalam insiden serangan mortar di Sarajevo pada 12 Mei, manakala pada 19 April Major Ramli Syahri terkorban dalam satu letupan periuk api di Croatia. Kedua-duanya terlibat di dalam misi pemerhati PBB. Hari itu sangat panas, musim hujan sudah pun berlalu, meninggalkan rumpunan rumput berselerakan dengan sampah sarap di sepanjang jalan sempit Mogadishu. Ianya sama sahaja seperti hari-hari lain. Kumpulan terdiri daripada 8 anggota markas UNOSOM 2 daripada seksyen pengiring markas UNOSOM 2 yang mengiringi 5 anggota perisikan UNOSOM diketuai seorang pegawai dari Itali, Colonel Fulvio Vezzalini. Daripada 13 orang di dalam kumpulan itu, selain daripada Colonel dari Itali itu, terdapat seorang lagi dari New Zealand. Selebihnya adalah dari Malaysia. Arahan jelas adalah semua pergerakan melibatkan pasukan Malaysia harus diketuai oleh pegawai dari Malaysia. Entah kenapa hari itu tiada pegawai dari Malaysia di dalam pasukan tersebut. Antara yang berada di dalam kumpulan tersebut adalah Staf Sarjan Azman Muhammad Tahir daripada pasukan grup gerak khas GGK yang berasal dari Teluk Intan, Perak, dan Kopral Gani Anak Binjoy daripada pasukan 6 Regimen Ranger Diraja RRD yang berasal dari Kampung Koran, Mawang, Sarawak. Ketika itu kekuatan markas UNOSOM 2 yang berjumlah 82 orang turut menempatkan 2 kompeni daripada pasukan 6 RRD dan 1 truk daripada pasukan GGK bersama-sama pasukan 7 RRD mekanis. Kopral Gani dan isterinya Dora Anak Bukit telah dikurniakan 3 orang anak, iaitu Royson 6 tahun pada ketika itu, Rami 3 tahun dan yang paling kecil Antonia Hagi yang dilahirkan kira-kira seminggu sebelum hari itu. Manakala Staf Sarjan Azman pula meninggalkan isterinya Kamisa Hamdan di Kamp Berincang, Cameron Highlands bersama-sama 6 orang anak-anaknya, iaitu Putri Nur Syuhada 7 tahun pada ketika itu, Putri Nur Sarah 6 tahun, Muhammad Saiful 4 tahun, Putri Nurai Fana 3 tahun dan Muhammad Halidan yang baru berusia 4 bulan, yang dilahirkan setelah Staf Sarjan Azman bertolak ke Somalia dan belum sekali dilihatnya di depan mata. Sepanjang penugasan di Somalia, setiap rondaan telah dihadkan kepada Pasar Bakara sahaja, lokasi kejadian Black Hawk Down dahulu. Arahan itu walau bagaimanapun, ia tidak meliputi aktiviti pengumpulan risikan. Selepas lokasi tersebut, anggota PBB tidak dibenarkan menjalankan rondaan kerana terdapat banyak militia bersenjata membabitkan kumpulan daripada suku Hawadil dan Habar Gidir. Keduanya yang merupakan suku bertelagah sering kali terlibat dalam pergaduhan, lebih-lebih lagi suku Habar Gidir yang cemburu kerana bangunan yang disewa oleh pasukan PBB dari Malaysia adalah milik suku Hawadil yang menerima sewaan daripada PBB. Konvoi itu bergerak perlahan lalu menarik perhatian militia di situ. Kumpulan pertama militia yang nampak konvoi itu segera menyalurkan maklumat kepada rakan-rakan mereka yang lain. Pada lebih kurang jam 09.00, mereka yang berada di lokasi K4 telah terperasan satu konvoi kenderaan tidak berperisai PBB melalui lokasi tersebut.
Pengesahan daripada Sentry mengatakan yang ia terdiri daripada Bravo Company 6 Ranger. Mereka dapat lihat dengan jelas Ranger Martin melambai ke arah mereka ketika lalu di situ. Terdapat 3 kenderaan ringan di dalam konvoi tersebut. Pemeriksaan dengan Lieutenant Sulaiman, salah seorang pegawai daripada Bravo Company daripada markas Yunusom mendapati Kolonel tersebut juga merupakan Komander U1, satu unit pengumpulan risikan. Beliau telah memohon bantuan eskort iringan untuk menjalankan misi risikan. Strong Point 4 terletak di sebuah bulatan yang menghubungkan 4 jalan, iaitu Afgoyi, Lenin, Medina dan Gezira. Terdapat 2 bangunan di K4, satu menghadap ke utara dan satu lagi menghadap ke selatan. Sebelum pasukan Malaysia menghuni bangunan tersebut, pasukan Bangladesh merupakan penyewanya. Pasukan Malaysia mengambil alih daripada pasukan Bangladesh pada 17 April 1994. Kawasan itu dilindungi oleh 2 company rifle daripada pasukan 6 RRD dan company itu kemudiannya dikenali sebagai Company D. Ia mempunyai 2 pasukan 106 mm meriam recoilless, sama-sama 2 APC Rapanzo Kondo, dilengkapi meriam Oerlikon 20 mm sebagai sokongan. Kawasan sekitar K4 adalah salah satu tempat paling tegang di seluruh Mogadishu. Dulu pernah berlaku pertempuran senjata api yang sangat ganas di sekitar K4 sejak 14 April 1994 diakibatkan oleh pertambahan jumlah teknikal senjata dimuatkan dengan rifle 50 caliber. Di kawasan itu, pasukan Bangladesh tidak mempunyai kemampuan untuk menjaga K4. Ini memaksa kedudukannya diperkukuhkan. Bangunan sekitar dibuat daripada konkrit dan terletak berdekatan. Perlindungan bagi K4 bergantung kepada 2 buah bangunan. Sejak mengambil alih lokasi tersebut daripada pasukan Bangladesh, banyak peluru sesat dan mortar singgah di sekitar kawasan kukuh itu. Pada 18 Mei 1994, sekitar jam 21.00, sebutir peluru RPG telah menembusi salah sebuah bangunan tersebut terus ke kediaman anggota. Mujurlah tidak ada sesiapa yang tidur awal malam itu, maka tiadalah kecederaan. Tinggal di kawasan K4 ibarat dikelilingi sambutan Tahun Baru Cina, di mana sejumlah besar mercun dibakar saban masa. Petang itu, permainan bola sepak dan juga sepak takraw yang membantu mengekalkan kecergasan anggota-anggota Company Bravo di zon perang itu berjalan seperti biasa, walaupun jam sudah melewati 17.30. Selepas permainan itu, konvoi tersebut belum pulang. Di sana jam 17, cuacanya sudah mula gelap. Pada waktu sebegini, kemungkinan berlakunya serangan adalah tinggi, terutama di kawasan terbina Mogadishu. Staf Sarjan Azman ketika itu memandu sebuah pikap Toyota berwarna putih. Beliau cuba mengelakkan lopak jalan yang dipenuhi air, jadi beliau memperlahankan kenderaan tersebut di hadapan mereka di sebelah kiri. Beliau sedang melalui sebuah kubu kuat militia apabila senjata 50 caliber kepunyaan militia Somalia itu mula menembak. Pelurunya berdesing menembusi sisi pikap tersebut dan terus menujah tubuh beliau. Beliau terkorban serta-merta. Kopral Ghani segera membalas tembakan menggunakan M16-nya. Sebaik habis peluru, beliau menyambung pula dengan senjata M79. Namun terdapat begitu ramai militia yang mengepung mereka daripada segenap arah. Anggota militia bersenjata itu yang terdiri juga daripada wanita dan orang tua mula menembak. Ghani cuba melawan mereka dan malang sekali kumpulan yang terdiri daripada campuran pelbagai bangsa itu tidak mampu membantu beliau dalam kekeliruan itu. Salah seorang militia itu telah merampas senjatanya dan seorang militia lagi menembak bertalu-talu ke arah kepalanya. Beliau menghembuskan nafas terakhir di situ. Kolonel tersebut, Kapten Itali, pegawai waran New Zealand, anggota Malaysia selebihnya, serta satu-satunya pegawai waran risik Malaysia, iaitu pegawai waran 1 Muhammad Baharum, telah ditahan sebagai tebusan. Mayat kedua-dua anggota Malaysia itu juga diseret ke tempat persembunyian militia tersebut. Anggota militia perempuan dan kanak-kanak mula menggeledah peralatan kumpulan ronda tersebut. Senjata dan kenderaan dirampas oleh militia lelaki. Turut tercedera dalam insiden tersebut adalah Sarjan Zaidi bin Hanafiah, GGK, Lance Corporal Ahmad bin Abdul Rahman, GGK, dan Ranger Martin anak Regib daripada K4. Turut tercedera adalah Kapten Ferdinando Salvati dari Itali. Kedudukan serang hendap tersebut adalah sangat tersorok daripada dinding setinggi 8 kaki
yang menghalang sebarang cubaan melarikan diri dan menghadkan tembakan perlindungan. Kesemua mereka yang telah ditahan itu telah disoal siasat oleh militia tersebut. Mereka digerakkan dari satu rumah ke rumah lain. Penembak tersebut memberitahu Kolonel itu mungkin akan disoal siasat oleh Jeneral Farah Aidid. Punca serangan tersebut dikatakan kerana penembak Somali itu telah tersilap menyangka konvoi tersebut adalah terdiri daripada pasukan Amerika. Hakikatnya pasukan Amerika telah ditarik balik sejak 31 Mac 1994. Meninggalkan hanya satu platun lebih terdiri daripada 30 anggota bagi mengawal kedutaan Amerika di Mogadishu. Pasukan Amerika sebenarnya telah tidak meronda kawasan Mogadishu sejak insiden Black Hawk Down pada 3 dan 4 Oktober 1993. Tugas rondaan hanya dijalankan oleh pasukan Malaysia. Mesej daripada markas company yang terletak di kawasan K4 terletak di kawasan University Mogadishu mengatakan konvoi tersebut belum kelihatan telah menyebabkan Lieutenant Sulaiman kelam kabut menghubungi pegawai daripada kontijen lain yang bertugas di markas UNOSOM 2. Namun tidak ada seorang pun yang tahu apa yang telah berlaku kepada kumpulan ronda tersebut. Pada lebih kurang jam 01.00, Kolonel Itali tersebut telah sampai ke K4 dan memberitahu beliau bahawa pasukan rondanya telah diserang hendak dan 2 anggota Malaysia telah terbunuh. Manakala 2 lagi mengalami kecederaan serius. Bersama-sama dengan beliau adalah pegawai Warren Risik yang turut serta dalam konvoi tersebut. Berita tersebut telah disampaikan kepada pemerintah UNOSOM 2. Ketika itu, Jeneral Abu Samah Abu Bakar, beliau yang disegani oleh puak Somali, menjadi berang setelah mendapat berita tersebut dan telah turun padang berunding dengan puak Somali untuk menuntut pembebasan semua anggota yang ditahan serta pelepasan mayat 2 anggota yang telah terbunuh itu. Memikirkan staf Sarjan Azman adalah bukan Islam, mayat beliau telah diperlakukan dengan keadaan aib sekali. Luluh hati pasukan Malaysia melihat keadaan beliau. Namun setelah diberitahu identiti sebenar staf Sarjan Azman adalah beragama Islam, barulah puak Somali yang terlibat memohon maaf. Pada 19 Julai 1994 sekitar jam 03.00, kesemua anggota yang telah terkorban, tercedera dan tertangkap telah diserahkan kembali kepada pasukan tanpa sebarang bayaran atau tuntutan. Mereka yang terlibat adalah Colonel Fulvio Vezzalini dari Itali, Kapten Ferdinando Salvati Itali, Kapten Emilio Sen Itali, Pegawai Warren Haken New Zealand, Pegawai Warren 1 Muhammad Baharum Ko Risik, Staf Sarjan Azman Muhammad Tahir GGK, Sarjan Zaidi Hanafiah GGK, Kopral Gani Anak Binjoy RRD, Lance Kopral Bakar Selamat RRD, Lance Kopral Ahmad Abdul Rahman GGK, Ranger Adnan Abu Bakar RRD, Ranger Gary Anak Tugan RRD dan juga Ranger Martin Anak Regip RRD. Daripada cerita salah seorang anggota yang tercedera, Lance Kopral Gani dikatakan telah ditembak hidup-hidup daripada jarak dekat setelah enggan menyerahkan senjata api miliknya. Dalam pergelutan yang menyusul, mendiang telah ditembak secara point blank. Menurut sumber dari salah seorang anggota yang pernah terlibat dalam misi tersebut. Kata beliau lagi, saya bersama Lieutenant Bersara Haikal berserta 14 buah kereta perisai bergerak ke K4 pada jam 01.30 pagi untuk ambil jenazah arwah staf Sarjan Azman dan mendiang Kopral Gani serta anggota cedera yang lain. Semasa sampai di lokasi kompeni keselamatan, saya lihat 2 mayat berada di beranda bangunan dan ditutup dengan kain putih. Di bahagian kepala kelihatan darah dan saya mengesyaki kedua-dua anggota ditembak di bahagian kepala. Di sebelah hujung kepala ada 2 helmet yang dipenuhi darah dan otak anggota. Saya bersama Lieutenant Haikal membawa mayat ke bilik mayat Hospital Pakistan dan membuat pengecaman mayat. Saya mengenali isteri arwah staf Sarjan Azman semasa tinggal berjiran dulu. Setelah perkabaran diterima, beliau telah jatuh pingsan banyak kali kerana menurut kisah sebenar arwah staf Sarjan Azman yang putih dan ada sedikit rupa Cina itu disangka sebagai bukan Muslim. Lalu mayatnya diperlakukan dengan teruk sekali. Tidak ramai yang tahu bahawa pada malam sebelum kejadian, staf Sarjan Azman telah meminta janji daripada seorang rakan petugasnya untuk menjaga anak isterinya sekiranya dia gugur. Hurauan itu ternyata benar dan gambar diambil daripada kamera yang baru dibelinya menjadi kenangan terakhir staf Sarjan Azman untuk keluarganya. Yang memilukan adalah keadaan keluarga yang ditinggalkan.
Arwah staf Sarjan Azman belum berpeluang melihat anak bongsunya yang dilahirkan setelah beliau berangkat ke Somalia. Malah semasa hendak bertolak, helikopter yang beliau naiki terpaksa berhenti setelah ditahan oleh isteri beliau. Ketika itu helikopter hendak bertolak ke Subang bagi membawa arwah menaiki pesawat yang akan terbang ke Somalia. Patutnya beliau makan tengah hari bersama keluarganya itu. Tetapi helikopter yang membawa keluarga mereka yang akan bertolak telah terlambat bertolak dari Melaka, menyebabkan staf Sarjan Azman tidak dapat menunggu. Namun nyaris-nyaris saja helikopter yang dinaikinya hampir bertolak, anak dan isterinya sampai. Di atas tamat itulah buat kali terakhir arwah bersalam dengan isterinya dan mencium anak-anaknya. Kopral Gani pula sedang mengira hari untuk pulang bertemu anak isterinya pada Ogos itu. Setelah bertolak ke Somalia pada bulan Februari, anak bongsunya hanya berusia seminggu dan tidak sempat melihat wajah ayahnya. Gambar tersebut menunjukkan suasana pilu semasa pengebumian arwah staf Sarjan Azman. Gambar ini pula menunjukkan arwah ibu staf Sarjan Azman ketika dikunjungi Sultan Pahang pada ketika itu selepas pengebumian. Mereka adalah sebahagian daripada pejuang-pejuang negara yang menggadai nyawa di medan juang demi kedaulatan negara. Memikul tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada mereka, jasa mereka tidak ternilai dan tidak terhitung. Demi kita, keluarga mereka terpaksa berkorban juga. Maka adalah selayaknya jasa mereka dihargai, bukan diperlekeh atau dipertikaikan. Jasa yang akan terus harum di laman kedaulatan negara. Semoga pengorbanan mereka akan terus diingati dan disanjungi oleh generasi akan datang. Sekian. Inilah bangsa kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang.